sumbangan besar dalam memartabatkan Islam, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah diumum tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan. Assalamualaikum dan salam hormat. Berita tengah malam edisi 19 Ogos 2020 bersama saya Syafiqah Isha. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1442 Hijrah. Pengumuman itu dibuat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan di Masjid Negara hari ini. Hadiah disampaikan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah. Melalui penganugerahan itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham menerima pingat serta sijil penghargaan daripada Kerajaan Malaysia. Selain itu, tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa pula dianugerahkan kepada Syekh Al-Azhar Al-Sharif, Syekh Profesor Dr. Ahmad Taib. Pemilihan kedua-dua tokoh itu dibuat atas sumbangan besar mereka dalam memartabatkan Islam selain diiktiraf di peringkat tempatan serta antarabangsa. Ia juga berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman tokoh yang luas, mempunyai pribadi yang unggul serta pakar dalam bidang diceburi. Bekerja demi negara, itulah kata keramat yang sentiasa dibisikkan ke dalam dirinya. Sebagai seorang pakar bedah, saya mungkin boleh menyelamatkan satu nyawa pada satu masa. Tetapi dalam pentadbiran iaitu kesihatan awam, kalau perancangan kita betul, kita boleh menyelamatkan satu negara. Jadi inilah tanggungjawab yang kita galas bersama di Kementerian Kesihatan, bekerja sebagai satu pasukan dan juga bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Dan kita menggunakan whole government and whole society approach. Dan saya menyuruh kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu negara kita. Mengenai sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini dalam suasana normal baharu, beliau berkata prinsip tersebut telah lama diamalkan iaitu sejak zaman Ibn Sina. Pada zaman dahulu iaitu menggunakan kaedah yang kita tahu dalam hadis mengatakan kalau ada wabak sesuatu kawasan, jangan ada mereka yang keluar dari kawasan tersebut dan jangan ada yang luar masuk ke kawasan tersebut. Ini bermaksud iaitu kita mengetatkan kawalan sempadan, yang itu yang penting. Jadi bila kawalan sempadan telah kita dikukuhkan, jadi kita kena lihat kepada penularan. Jadi nasihat-nasihat kita contohnya diamalkan di zaman Abu Sina dulu. Meskipun Ma'al Hijrah disambut ketika pandemik COVID-19, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata semangat dan pengajarannya tetap memberikan kekuatan khususnya dalam mendepani jabaran dan usaha memulihkan ekonomi negara. Sambil mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah kepada semua umat Islam, beliau juga menzahirkan penghargaan kepada mereka yang telah memberi idea dan sumbangan kepada pembangunan Islam di negara ini. Dalam satu kenyataan di laman Facebooknya, Perdana Menteri berkata tema sambutan tahun ini, Ummah Rabbani Negara Harmoni, memberi penekanan kepada pembangunan negara seiring konsep Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, iaitu negara baik yang mendapat pengampunan Tuhan. Pendekatan ini menekankan niat mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat utama mengekalkan Malaysia sebagai negara maju, aman dan harmoni. Beliau turut mendoakan agar semua umat Islam mengambil iktibar dan semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaiknya. Perkembangan terkini COVID-19. Kementerian Kesihatan melaporkan 23 kes COVID-19 telah pulih sepenuhnya menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 8,925 kes. 16 kes baharu turut direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif 9,235.
Daripada 16 kes baharu itu, 4 adalah kes import melibatkan warga negara Bangladesh dan Filipina. Selain itu, kesemua 12 kes penularan di dalam negara melibatkan warga negara Malaysia, 4 kes di Kedah daripada kluster Tawar. Diikuti Pulau Pinang dengan 4 kes juga daripada kluster Tawar. 3 kes lagi melibatkan kluster Salah dilaporkan di Kedah, diikuti 1 di Johor membabitkan kes saringan sign-on kapal dan telah dimasukkan ke Hospital Encik Besar Hajar Kalsum. Sehingga kini terdapat 7 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi dengan 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah kematian pula kekal 125 kes. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mencadangkan agar vaksin COVID-19 diberi percuma kepada rakyat Malaysia. Menterinya Khairy Jamaluddin berkata cadangan itu akan dibentangkan kepada Kabinet. Jelas beliau, Malaysia tidak hanya bergantung pada negara China untuk mendapatkan vaksin dan sedang meneliti beberapa pengeluar vaksin lain. Yeah, we'll negotiate directly with manufacturers. In fact, I just spoke to PM just now. It's given us the mandate to negotiate directly with the manufacturers so we can get it at the best cost possible. The idea, and Cabinet has not decided yet, but my recommendation to Cabinet will be that the vaccine, once we purchase it for COVID-19, will be given free of charge to all Malaysians. That's my recommendation. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Pelancaran National Technology and Innovation Sandbox di Cyberjaya. Malaysia memerlukan vaksin yang selamat dan berkesan secepat mungkin dan perlu melalui rundingan yang saksama dengan negara lain. $89 ma'had tahfiz dan pondok di Pahang dibenarkan beroperasi sejak 2 minggu lalu selepas ditutup sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ekoran pandemik COVID-19. Kesemua institusi pendidikan agama itu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang digariskan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Bagaimanapun, Exco Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Pelajaran dan Kesihatan Negeri, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, 72 ma'had tahfiz tidak dibenarkan beroperasi semula. Selain belum berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Pahang, ma'had tahfiz tersebut juga tidak mematuhi SOP yang digariskan. Antaranya kelas dan asrama yang sempit sekaligus tidak mematuhi penjarakan fizikal antara pelajar. Ada beberapa faktor. Yang pertama sekali, mereka dikehendaki mengikut ketetapan pihak berkuasa. Sekolah mereka perlu didaftarkan. Ada sekolah ni yang masih belum daftar. Jadi kita minta dia daftarkan segera. Sebabnya kalau dia tak daftar tapi buka, kalau ada apa-apa masalah macam berlaku di Lancang, macam berlaku di mana-mana kan, susah. Siapa yang nak bertanggungjawab? Absang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatannya ke Sekolah Agama Rakyat Kelas Fardu Ain Al-Huda, Sungai Isap 2, Kuantan. Di Pahang, semua 577 sekolah agama rakyat kelas Fardu Ain dan 18 sekolah menengah agama negeri telah beroperasi semula. RM583.5 juta diperuntuk bagi membaik pulih 65 buah sekolah daif di Sabah tahun ini. Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peruntukan itu adalah daripada sejumlah RM726 juta yang diperuntukkan menerusi Kementerian Pendidikan bagi tahun ini untuk membaik pulih 87 buah sekolah daif di seluruh negara. Sekolah-sekolah ini adalah untuk projek tahun 2019. Tahun 2019 ini keseluruhannya kalau kita lihat di Malaysia, sejumlah 62 buah sekolah keseluruhannya di Malaysia yang menggunakan peruntukan pembangunan sebanyak 43 buah sekolah dengan belanja RM128 juta. Manakala di Sabah ada program khusus dinamakan program di bawah PFI. Sebanyak 19 buah sekolah dengan belanja RM78 juta.
Beliau memaklumkannya selepas menyempurnakan majlis penyerahan surat setuju terima dan upacara aku janji 17 buah sekolah Daif Sabah 2019 di Kota Kinabalu. Tempoh pengajian pelajar Giat Mara, khususnya kursus pendawai elektrik mungkin dipendekkan daripada 2 tahun kepada 3 hingga 6 bulan. Cadangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu kini berada di peringkat perbincangan bersama Suruhanjaya Tenaga. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, pengurangan tempoh pengajian itu bagi mempercepat pelajar untuk mendapat peluang pekerjaan dalam industri sekaligus menjimatkan kos pengajian. Maknanya kalau nak jadi wireman nail, dia mesti mengikut keperluan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga, dia mesti 2 tahun. Atau untuk jadi mahir dalam pembaikan aircon rumah, dia mesti 6 bulan. Apa 6 bulan? Tak boleh 3 bulan. Okey. Jadi benda-benda ni dah wajar pihak berkuasa yang menetapkan masa ni melihat kembali supaya kita punya pelatih dapat skill yang sama dengan masa yang pendek. Dalam masa yang sama, beliau berkata, industri perlu bersedia untuk menawarkan gaji lebih tinggi kepada lepasan Giat Mara. Datuk Dr. Abdul Latif berkata demikian selepas mengadakan lawatan di Giat Mara, Masjid Tanah. Masuk. Mac. Tak ada bos ni ada dokumen nak minta bos sign. Okey. Macam mana balik kampung hari tu? Okey. Okey. Okey sangat. Meriah. Ni cuma alang-alang tu kan nak tanya sebab ni bulan kebangsaan. Kita dekat pejabat ni tak ada program nak buat ke bos? Kebetulan saya ada bendera ni. Minta tolong awak pasangkan dekat semua meja dalam pejabat ni. Boleh? Okey, boleh. Beres bos. Dah halang-halang aku jumpa korang kat sini. Aku nak bagi bendera ni seorang satu. Tadi bos dah pesan minta korang pasang dekat meja masing-masing. Nak buat apa dengan bendera ni? Apa pun ni soalan kau tanya ni Kamal? Kamal. Kau boleh tanya nak buat apa? Dah lupa ke yang ini bulan kebangsaan? Sebab itulah bos bagi bendera ni kat kita. Yelah Kamal, aku tengok kau ni langsung tak ada semangat nak sambut bulan kebangsaan ni. Yang kau tahu main game 24 jam. Alah, kau nak cakap pasal bendera ni. Kat dataran Merdeka tu ada bendera besar. Jangan kata meja-meja office. Dia boleh bungkus satu office ni. Kan? Dataran Merdeka yang dia bagi contohnya. Itu simbolik di situ. Yang ini, yang bos bagi ni untuk kita masing-masing. Letak di meja masing-masing. Tanggungjawab kita. Tunjuklah yang kita ni rakyat Malaysia yang bersemangat. Semangat kena. Tak payah. Baik kita semangatkan badan kita ni. Lagi ada hasil. Apalah kau ni. Tak apalah. Yang penting tanggungjawab aku nak bagi bendera ni kat korang dah selesai. Nanti kalau bos tanya kau tak buat, pandailah kau jawab dengan dia. Betul? Okey. Alamak, kenapa semua masih terjaga depan pintu ni? Ni bos, kami semua tadi duk bincang pasal ni jalur gemilang yang bos bagi ni. Kawan ni bos, ada je tak kena dengan dia ni. Betul tu bos. Saya dah bagi tahu dia. Pasang bendera ni kat meja. Barulah nampak semangat kita nak sambut bulan kebangsaan. Kamal. Kecil besar saya tengok perangai awak ni. Kalau suruh main game, semangat. Jalur gemilang ni Kamal, lambang kemegahan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia ni kena kibarkan jalur gemilang semasa sambutan hari kebangsaan ni. Faham ke tidak? Lain kali tempah baju awak semua tu corak jalur gemilang.
Lazimnya sambutan Hari Kebangsaan disambut meriah dengan acara perarakan di seluruh negara. Bagaimanapun susulan pandemik COVID-19, ia tidak dapat dilaksanakan tahun ini. Tinjauan kami mendapati orang ramai akur acara seperti itu tidak dapat disertai oleh mereka tahun ini. Namun simbolik sambutan itu juga boleh dilakukan dengan inisiatif sendiri melalui pelbagai cara bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Saya tahu tahun ini tiada perarakan Hari Kemerdekaan, tapi bagi saya perarakan itu hanyalah simbolik. Yang pentingnya jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. So kepada rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020. Langkah kerajaan untuk tidak mengadakan perarakan Hari Kemerdekaan adalah langkah yang baiklah untuk mengelakkan COVID-19 terus merebak. Jadi bagi saya baguslah tindakan kerajaan pada kali ini, dan selamat Hari Kemerdekaan. Malaysia prihatin. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat semua warga negara Malaysia. Jom kibarkan jalur gemilang. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin. Dengan trend sekarang, semua pada upload cara masing-masing. Contohnya memakai baju kemerdekaan ataupun menyanyikan lagu kemerdekaan untuk mengingati Hari Kebangsaan kita. Okey, selamat Hari Kebangsaan semua. Malaysia prihatin. Malaysia perlu menjadi negara berteknologi tinggi ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, inisiatif National Technology and Innovation Sandbox NTIS akan menyokong dan mempercepat usaha kerajaan membangunkan teknologi negara serta mengkomersialkan teknologi tempatan. NTIS yang merupakan inisiatif di bawah penjana merupakan satu cara mempercepatkan peluang pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan, robotik, teknologi drone, teknologi sensor dan infrastruktur 5G dalam misi menyelesaikan permasalahan negara. Ini termasuk kebergantungan terhadap buruh asing, risiko jaminan makanan, penjagaan kesihatan serta ketidaksamaan capaian internet dan jurang infrastruktur digital. Dan untuk mencapai objektif NTIS ini, kita memerlukan penyertaan aktif daripada semua pihak. Usaha gigih daripada pihak kerajaan saja tidak mencukupi untuk melonjakkan Malaysia ke status negara berteknologi canggih dan berpendapatan tinggi, dan sudah pastilah NTIS memerlukan kerjasama daripada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan, dan juga penglibatan sektor swasta juga amat penting untuk nak mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, dinamik dan mampan dalam menyokong pertumbuhan dan mempercepatkan pengembangan teknologi tinggi. Pada majlis pelancaran NTIS ini, Perdana Menteri turut berinteraksi secara langsung melalui persidangan video dengan dua pengusaha projek perintis NTIS dari Muar, Johor dan Ijot Selangor yang menerangkan tentang projek masing-masing. Lebih 15,000 peluang pekerjaan berjaya ditawarkan menerusi inisiatif pembangunan sumber manusia berhad HRDF di bawah Pelanjangan Semula Ekonomi Negara sejak ia dilancarkan pada 22 Jun lalu. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, menerusi inisiatif itu HRDF menyasarkan 40,000 peluang pekerjaan disediakan kepada rakyat. Beliau yakin sasaran itu dapat dicapai menjelang akhir tahun ini. Sasaran kita 40,000 dan memandangkan dalam masa terdekat kita mencapai sasaran lebih kurang 15,000, maka saya yakin dengan usaha-usaha yang sedang diambil oleh HRDF kita akan mencapai sasaran untuk mencari peluang pekerjaan sebanyak 40,000. Latihan kemahiran sebelum ni kita bagi latihan kemahiran, seterusnya mencari peluang-peluang pekerjaan. Tetapi kini HRDF ataupun pembangunan sumber manusia berhad telah berubah pendekatan mereka di mana kita cari peluang-peluang pekerjaan dahulu, baru memberi latihan. Datuk Saravanan berkata demikian selepas merasmikan inisiatif HRDF Penjana di Ibu Negara.
RM410 juta keuntungan berjaya dijana dari gerakan koperasi sekolah di seluruh negara. Setakat 31 Disember 2019, lebih 2,300 koperasi sekolah telah didaftarkan dengan kekuatan 1.6 juta anggota. Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Datuk Nordin Salih berkata, modal dan yuran keseluruhan koperasi sekolah yang berdaftar dalam tempoh berkenaan bernilai RM27.27 juta serta aset bernilai RM380.56 juta. Beliau ditemui media selepas merasmikan program transformasi keusahawanan koperasi sekolah Zon Utara tahun 2020 di Seberang Jaya siang tadi. Program anjuran bersama Kementerian Pendidikan itu bertujuan meningkatkan pembangunan kapasiti, latihan dan pembelajaran berkaitan keusahawanan di koperasi sekolah. Sementara itu, Datuk Nordin berkata, gerakan koperasi di Malaysia dalam pengawasan Suruhanjaya Koperasi Malaysia masih kekal relevan dan kompetitif. Sektor koperasi dalam pembangunan ekonomi negara dilihat berpotensi sebagai pemacu pembangunan negara sosioekonomi yang inklusif. Bagaimanapun, prestasi dan produktiviti gerakan koperasi harus diperkukuh selaras dengan dasar keusahawanan nasional 2030 yang menyasarkan sumbangan perolehan RM100 bilion menjelang 2030. Berselindung di sebalik kedai dobi dan kedai menjual telefon bimbit, 10 premis yang dipercayai bergiat aktif menjalankan kegiatan judi loteri haram di sekitar seberang Perai Utara dipotong bekalan elektrik dalam sebuah obdadu petang tadi. Ketua Polis Daerah SPU, ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, tindakan itu dikenakan terhadap 5 premis di Mak Mandin, manakala 5 lagi di Butterworth. Malah terdapat premis yang dikesan melakukan penyambungan haram bekalan elektrik sejak 6 bulan lalu bagi menampung aktiviti terbabit. Ada kedai dobi, ada kedai kebanyakan kedai handphone menggunakan yang menjadi yang semua kali kedua, bukan kali pertama, dah kali kedua, ada yang kali ketiga pun ada. Jadi kami dapati bahawa tuan punya kedai ini masih lagi berdegil walaupun telah, dan salah satu premis di taman di mana yang di Taman Jatik dan Taman Tanjung. Taman Jatik telah dipotong elektrik, tetapi mereka menggunakan telah mencuri elektrik daripada lain kawasan. So kali ini TMB ambil tindakan terus potong dia punya supply semua sekali. 3 lelaki dan seorang wanita berusia antara 20 hingga 50-an ditahan sepanjang operasi bagi membantu siasatan. Turut dirampas mesin cetak, telefon dan wang tunai RM200 yang dipercayai digunakan untuk menjalankan kegiatan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21A Kurungan 1 Akta Rumah Judi Terbuka 1966. Geng Syam Labi yang aktif melakukan jenayah di Kedah mencuri kenderaan dan curi lembu tumpas apabila polis menahan 11 lelaki berusia 25 hingga 51 tahun. Turut ditahan ketua kumpulan tersebut berusia 38 tahun. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim dalam satu sidang media berkata, suspek aktif melakukan jenayah tersebut di sekitar Kuala Ketil, Baling, Padang Serai, Kulim, Sungai Petani dan Pengkalan Hulu Perak. Lebih 30 kenderaan telah dicuri, 3 daripadanya dibakar bagi melupuskan bukti manakala lebih 50 ekor lembu dicuri. Lembu yang dicuri disembelih dan dagingnya dipasarkan di pasar-pasar awam, pasar malam dan penjualan kecil di kawasan kampung. Hasil jualan digunakan untuk membeli dadah. Ketua ahli kumpulan yang kita tangkap tadi, yang kita syaki, yang kita panggil Syam Labi ni mempunyai 30 rekod jenayah lampau yang melibatkan jenayah samun, curi lembu, pecah rumah, curi kenderaan, ugutan jenayah dan juga kes dadah. Jadi juga terdapat 2 kes wanted, iaitu kes curi kenderaan di Penggalan Hulu dan juga di kawasan daerah Kulim. 7 kes samun dilaporkan membabitkan kumpulan ini. Kesemua suspek ditahan reman untuk siasatan.
Calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz menafikan ada mengeluarkan kenyataan kononnya masalah banjir di Slim River baru dikenal pasti oleh beliau seperti tular di media sosial. Sehubungan itu, Muhammad Zaidi meminta pengundi supaya merujuk laman sosial rasminya terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang perkara mengenai beliau yang tular sepanjang tempoh berkempen. Bagi saya tak ada masalah. Saya anggap ini adalah adat dalam kita bersaing ini. So cuma pelbagai kaedah orang akan guna. So bagi saya gunalah kaedah yang betul. Kan jangan buat perkara yang sedemikian rupa sebab benda itu tidak mendatangkan manfaat dan menyebabkan kekeliruan kepada masyarakat. Dan sebab saya sendiri pun tidak membuat benda-benda yang macam itu. Bintang badminton Jepun yang pernah memenangi pingat emas regu wanita Sukan Olimpik Rio 2016, Ayaka Takahashi berhasrat untuk bersara dari sukan berkenaan. Perkara itu dilaporkan media tempatan pada Isnin. Pemain berusia 30 tahun dan pasangannya Misaki Matsutomo itu meraih pingat emas badminton Olimpik yang pertama untuk Jepun 4 tahun lalu di Brazil dengan menundukkan pasangan dari Denmark Christina Pedersen, Camilla Reiter-Juhl dalam perlawanan akhir. Takahashi dan Matsutomo mula bermain bersama sejak di bangku sekolah. Mereka memenangi 5 kejuaraan kebangsaan dan kekal di kedudukan nombor 1 dunia selama 18 bulan. Bagaimanapun, pasangan regu yang kini di kedudukan ketiga senarai regu wanita Jepun bakal berdepan tugas getik untuk mengejar impian Olimpik mereka di negara sendiri tahun depan, memandangkan hanya 2 slot diberikan kepada Jepun. Takahashi dijangka mengadakan sidang media untuk mengumumkan keputusannya dalam beberapa hari lagi. Presiden Paris Saint-Germain PSG Nasser Al-Khelaifi amat berharap skuad Thomas Tuchel lakukan keajaiban apabila beraksi di final nanti. PSG mara ke final selepas membenam RB Leipzig 3-0 dalam aksi separuh akhir di Lisbon. Dengan skuad yang hampir sempurna, Thomas Tuchel dan anak-anak buah turun dengan penuh yakin bertemu RB Leipzig. Angel Di Maria, Neymar dan Kylian Mbappe memainkan peranan penting dalam mengucang-ngaci pertahanan RB Leipzig. Hanya selepas 6 minit beraksi, Neymar hampir menjaringkan gol namun percubaan sedikit tersasar. Gol pertama PSG hadir melalui sepakan percuma cantik Di Maria tepat kepada Marquinhos menjaringkan gol pertama minit ke-13. Selepas itu, 3 minit sebelum tamat babak pertama, PSG menambah gol kedua. Hasil gerakan cantik Neymar membuka ruang mudah buat Di Maria menjadikan kedudukan 2-0. Babak kedua, RB Leipzig terus tenggelam dengan penguasaan PSG. Juan Bernal Velasco bijak menjadikan kedudukan 3-0 buat PSG minit ke-56. RB Leipzig terus berusaha untuk menghasilkan jaringan tetapi tidak berupaya untuk akhirnya terpaksa aku tewas kepada PSG 0-3. Malah jurulatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann turut mengakui PSG amat dominan dalam perlawanan ini. Kali terakhir kelab Perancis mara ke final adalah Monaco sebelum tewas 0-3 kepada FC Porto tahun 2004. Dan kali terakhir kelab Perancis menjulang Piala Liga Juara-Juara adalah Marseille, juara edisi 1993 menewaskan AC Milan 1-0 27 tahun lalu. Berita tengah malam berakhir di sini. Kekal setia bersama Berita ATM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Syafiqah Ishak. Assalamualaikum dan selamat malam.